Mana sih? Di sini. Di sini. Sini. Tak tekan ya. Tu. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nashkuruhu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. الذي لا يحب البهتان وأخرج الناس من الظلمات إلى النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah yang akhir di dalam Al-Quran sebagai tanda peringatan dan menjelaskan kepada kita betapa keberadaan kita di atas muka bumi ini sentiasa diuji, diganggu dan dikhianati oleh musuh yang memang sudah ada perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan kita bagi menemaninya di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung dengan Allah Tuhan bagi manusia. Malikin nas. Itulah dia Tuhan yang menguasai manusia. Ilahin nas. Itulah dia Tuhan sembahan manusia. Min syarril waswasil khannas. Daripada kejahatan pembisik-pembisik, penghasut yang timbul tenggelam. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang mana mereka itu membisik dan menghasut, mendatangkan was-was di dalam dada-dada manusia. Minal jinnati wan nas. Itulah yang disebut pembisik, penghasut, perosak ini ialah syaitan daripada jenis jin dan juga manusia. Sadaqallahul azim. Surah ini dijelaskan di dalam Al-Quran betapa Allah memperingatkan kita bahawa syaitan ini adalah perosak. Tak ada satu pun nak bawa bagi elok. Kerana Allah sebut dalam Quran, sesungguhnya syaitan itu, sesungguhnya syaitan itu, inna syaitana li rabbihi kafura. Sesungguhnya syaitan itu dengan Tuhannya adalah kufur. Wa yuridu syaitanu ayudillahu dalalan ba'ida. Dan menghendakilah syaitan itu untuk menyesatkan kamu sejauh-jauh kesesatan. Artinya kalau terkait dengan syaitan, dia kufur. Maknanya benda yang terkait dengan syaitan, kufur. Jin yang tidak Islam, dia kufur, dia syaitan. Dia ajak buat jahat. Tak pernah jin ajak orang nak pergi masjid, mudah-mudah, senang-senang. Tak ada. Sebab itulah apa saja yang terkait tentang jin, dia boleh merosakkan. Tak kiralah namanya saka ke, tak kiralah namanya pendamping ke, tak kiralah namanya teman ke, kawan ke, khadam ke, kita tak ada satu mekanisme yang jelas. Dia ini Islam ke tak Islam ke, rupa mana, tak. Walaupun kita mengimani kewujudan dia dan keberadaan dia, betapa dia itu ada yang kufur, ada yang Islam. Tapi bukan suruh kita pergi buat kawan dia. Bukan suruh kita bersama dengan dia. Mana-mana orang yang bersahabat, yang terkait tentang jin ni, percayalah di hujungnya dia tetap bermasalah dalam kematiannya.
maknanya dia tak free. Ini yang berlaku. Nama macam-macam. Pak Syekh, pendamping, tak adanya, bohong lah. Akhirnya memberi malapetaka pula dekat anak cucu. Apa tidak orang duk tengok upah tak wan nak ho-ha. Patut dah mati dah, bulan sudah tak mati-mati lagi. Mana sampai tahap macam tu, menyusahkan, dia baham habis anak cucu. Jadi menyusahkan. Anak cucu lepas pada tu ada yang hidup tak tentu arah, orang kata gila. Padahal bukan gila pun. Sebab dah diganggu dia benda tu, saka tu, sampai keadaan dia duk bercakap seorang tepi jalan. Orang kata dia gila, padahal benda tu dia nampak. Dia nampak, kita tak nampak. Sebab duk ganggu anak cucu. Jadi benda ni problem. Wa yuridu syaitan, mengendakilah syaitan itu, yudillahu dalalan ba'ida, menyesatkan kamu dalam kesesatan yang sangat-sangat jauh. Maknanya dia merosakkan kamu. Sebab itulah kadang-kadang permulaan dia datang tu dalam keadaan pelbagai cara. Mula-mula kadang-kadang nak attract tu bagus je. Jin Islam, dia pun bagi salam bagus je. Lepas pada tu kadang-kadang dah 2-3 kali datang. Sepatutnya bila dia dah datang, kita nampak. Bila kita nampak dia datang, maknanya sebenarnya tak boleh layan. Kalau dia kata semalam tu, yang mana kamu tu nak ditikam dia perompak tu semalam tu, aku tolak semalam perompak tu. Tu yang tiba-tiba tak pasal ada jatuh longkang. Kita pun, oh baguslah, terima kasih lah. Siapa nama kamu? Dah lah bagi, this is my card. Nak berkenalan. Lalu bila kita tak boleh macam tu, cakap dekat dia, tak apalah, baliklah. Kita atas muka bumi ni masing-masing ada tanggungjawab dengan Allah. Jika sekiranya kamu ni buat baik dan kamu ikhlas, kamu mohonlah pada Allah. Mudah-mudahan Allah memberi pahala bagi kamu. Mudah-mudahan kamu ikhlas. Aku tak ada apa yang boleh diberi. Kamu mohonlah pada Allah. Minta ampunlah pada Allah. Mintalah kelebihan apa pun dengan Allah. Mudah-mudahan Allah yang maha kaya, dialah yang beri kamu. Habis cerita. Tak payahlah kamu datang jumpa aku. Lepas pada tu dia datang lagi kali kedua. Bila kita duk ceramah dengan dia, dia faham. Ya, terima kasih. Macam tu kita duk kata. Lepas tu dia mari lagi. Saya ni kawan-kawan tur itu. Saya ni jin Islam, kawan dia. Saya pengulu bla 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 bla. Saya suka kamu sebab kamu ni orang baik. Kawan saya datang jumpa kamu dulu pun macam tu juga. Rupanya kamu duk bagi tahu dia memang kamu ni orang baik. Tak apa, tak ada masalah. Saya nak kawan dengan kamu, boleh. Tak apa, tak ada beban pun. Bila kamu mati esok, saya larilah, habislah. Tak ada lah dah. Bohong. Bila kamu mati esok, habis anak cucu dia kacau. Bohong. Hak yang tu, mari yang macam tu dah kafir dah. Biasanya syaitan dah. Dan bukan setakat tu. Kadang-kadang dia lebih jauh lagi. Kita hak yang tak mengaji ni, kadang-kadang kita hak yang jahil ni, lalu kita dengar dia cakap apa bila dia kata dia Islam. Dia kata ada tak apa-apa, tak apalah gini, kita dah kawan. Ada tak apa-apa kerih ke kacip ke apa ke. Menunjukkan apa? Dia tu memang syaitan. Dia ni jenis nak perumah. Dia nak perumah. Dia nak parking. Tu yang dia tanya, ada tak kacip ke kerih ke hak opah kamu ke hak tok wan kamu ke. Macam-macam dia tanya. Dia nak perumah. Sebab tu bila kata perumah tu, memang tu yang kadang-kadang hak mari mengubat kita tu bawa nampak pisau lipat hak opah dia punya. Bawa kadang-kadang bawa kerih hak tawan dia punya. Itu tu dah mengarut dah. Dah mengarut dah. Maknanya itulah kata. Dia buat tu macam-macam. Dia buat cara tu macam-macam. Dia trik. Sebab tu, jangan duk main-main benda yang macam ni. Dia merosakkan. Dia merosakkan macam-macam. Kita dengar tengok orang tu sampai tahap begitu begini. Maknanya, mula-mula elok aja. Dia kata ni jin Islam. Datang pula tu pakai jubah. Selalunya begitulah. Selalunya begitulah. Kalau sakit apa semua dia datang. Dia datang, dia kata tak ada. Datang kadang-kadang dia duk semayang belakang kita. Sebenarnya bila kata semayang belakang kita, di situ pun dia dah buat kesalahan dah. Kalau betul dia Islam, dia tak payah datang. Dia tak payah datang. Tak perlu pun dia datang. Apa kena-mengena nak berurusan dengan kita? Dia ada syariat dia sendiri, maksudnya tak ada dah. Maknanya sampai macam tu, dia tak perlu dah datang. Dan ada pula orang yang nampak. Kita tak menafikan, dia nampak. Dalam ramai-ramai yang ada, dia nampak. Dia kata macam-macam jenis. Dia nampak. Dia pun kalau boleh tak nak macam tu. Tapi orang kata dia ada kelebihan, hijab terbuka. Bukan setakat tu. Ada juga yang mengatakan bahawa dia dah tak tahan, dia mengubat. Dia dah berubat. Dia pergi berubat dan selesailah masalah dia. Apa dia? Dia nampak hak yang kecil-kecil je. Hak besar-besar dah tak ada dah. Maknanya dah ada lah, okey lah. Tapi kita dalam masyarakat, dia anggap orang yang sebegini ada kelebihan. Dia bukan kelebihan. Orang yang ropo itu, yang ada benda-benda yang macam tu, itu bukan kelebihan. Itu dia punya masalah.
itu dia sedang berpenyakit. Itu maknanya dia telah tersihir. Dia sedang berpenyakit. Orang yang macam tu maknanya dia ada gangguan, dia diganggu. Sebab tu orang lain tak nampak, dia nampak. Artinya tu pun kena berubat juga. Dia bukan satu kelebihan, tapi satu malapetaka. Satu masalah, tu pun kena berubat. Jadi sebab itu nak sebut syaitan ni dia pandai. Dia buat macam-macam. Sebab itulah bila kata syaitan ni, yang kata jahat ini, bila sebut syaitan ni, Allah sebut dua dalam surah itu. Minal jinnati wan nas. Daripada jenis jin dan juga jenis manusia. Jenis jin dan juga jenis manusia. Jenis manusia pun macam tu, dia kacau. Kadang-kadang orang nampak manusia ni dia jenis jahat. Bila kata perompak, penyamun, perogol bersiri itu syaitan jenis manusia. Jenis perompak, menipu orang, jenis bohong, apa saja kira nak scam orang aja. Mencuri, merompak, itu syaitan daripada jenis manusia. Maknanya yang ni lah yang Allah sebut hati-hati kita. Yang mana disebut di dalam Al-Quran. Sebab itu hak yang ni pun tidak kurang. Bukanlah kecil dia punya peranannya. Maknanya dahsyat juga pengkhianatannya. Sebab tu dia buat macam-macam. Menipu, mengkhianati orang, menyusahkan orang. Dia macam-macam. Yang ni lah. Bila kata syaitan, jenis jin dan jenis manusia ni, dia sentiasa ada. Sebagai perosak yang nak merosakkan kita. Di mana-mana pun. Kadang-kadang kita dah elok dah. Bangkit pukul 3 pagi, sembahyang tahajud, elok dah. Dah elok dah sembahyang tahajud pukul 3, 3.30, 3.45 tu elok dah. Dah baca Quran dah, pukul 3.45, 3.50 tu dah free dah. Masa tu dia kacau, kadang-kadang kita pun tak perasan. Disuruhlah kita ambil handphone. Nampak handphone di depan tu? Ambil handphone, kita pun tengok. Salam tahajud group. Salam tahajud group. Bangunlah tahajud dah ni. Terima kasih. Assalamualaikum. Dah. Kadang-kadang dia buat live depan Kaabah waktu pergi umrah. Maknanya macam tu lah. Hak tu je. Maknanya dia dah merosak dah. Sampai tahap macam tu. Dia buat kerja. Sebab tu kata benda ni dia licik. Dia buat macam-macam. Sebab puak-puak ni dia memang dia tahu. Kita ni pun dia tahu anak cucu siapa. Kita ni pun tahu. Dia tahu background kita macam mana. Makna puak-puak ni pun dia bukan setakat dia baca majalah UiTV. Maknanya dia memang dia majalah mangga tu pun dia baca. Nak beritahu bahawa puak-puak ni dia tahu background manusia ni. Sebab tu kejahatan ada di mana-mana. Dalam muka dunia ni kita dilahirkan yang mana Allah nak uji kita dalam setiap saat, setiap langkah. Muka dunia ni tempat kita hidup dalam keadaan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya diuji. Dia bukan free. Yang betul-betul nak makan pencen dalam syurga. Itulah ahli syurga minta nak puasa, Allah tak izinkan. Ahli syurga minta nak buat amal ibadat, tak diizinkan. Kerana waktu itu bukan lagi masa nak beramal. Masa untuk makan segala apa hak yang kita usahakan waktu di dunia dulu. Jadi maknanya di dunia ni lah tempat kita bekerja ataupun tempat kita beramal. Jadi kalaulah begitu keadaannya, maknanya tak ada pun yang dikatakan kita ni nak percuma di dunia ni. Maknanya semua kena bekerja. Sebab itulah atas muka dunia ni, buat apa pun semuanya ada dosa pahala, semuanya diuji. Ada ujiannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka dunia ni. Sebab itulah bila kita hidup berniaga. Berniaga ni penuh dengan ujian. Nak menipu ke, nak curi dalam timbangan ke, ataupun bekerja nak cari makan, nak untuk kedarah rasuah ke, nak makan komisen ke, gaji dah ada, semua dah ada, nak makan lebih lagi. Hidup dalam rumah tangga, menguruskan isteri, menguruskan suami, macam itulah. Hak yang isteri, hak yang suami, masing-masing ada ujiannya. Suami dapat isteri hak panah baran, ada juga. Hak lemah lembut, tak apalah, hak panah baran. Bukan setakat itu, hak yang isteri dapat suami lemah lembut pun ada. Katak masuk dalam rumah bini, halau, laki dia, kepekat je gulung besar, duduk berdiri atas meja dah menjerit. Maknanya macam-macam, ini semua ujian. Anak-anak dalam rumah tangga juga ujian. Kadang-kadang kita elok duk tadarus, duk sembahyang tarawih apa semua elok tiba-tiba polis datang suruh ambil anak di balai. Duk race motor, merempit dan sebagainya. Semua ini ujian. Sebab itulah bila sebut kata bulan ini Rabiul Awal. Rabiul Awal dan Rabiul Akhir. Daripada dulu hari itu start daripada lepas pada bulan
yang kita sambut ma'al hijrah itu Muharram, Safar kita sambut awal Muharram ma'al hijrah. Dan bila masuk saja Rabiul Awal, Rabiul Akhir, sampailah Jamadil Awal, Jamadil Akhir, kita menyambut Maulidur Rasul. Sehinggalah kita bertemu bulan Rajab, baru kita sambut Isra wal Mi'raj, Syaban di ambang Ramadan dan sebagainya. Artinya Maulidur Rasul ni panjang kita duk sambut. Dan begitulah juga bila sebut Maulidur Rasul, sebaris dengan Maulidur Rasul di dalam kalender kita sangat penting. Sebelum tu 31 Julai Hari Pahlawan. Masuk 1 Ogos, kita masuk bulan nak masuk kemerdekaan. Hinggalah 31 Ogos. Dan begitulah juga September disebut bulan kemerdekaan. 16 September bukan setakat masih bulan kemerdekaan, disambut juga Hari Malaysia. 16 September. Dan 16 September itu juga pada tahun ini, bersamaan Hari Isnin, 12 Rabiul Awal, kita menyambut Maulidur Rasul. Dan sampai ke hari ini, maknanya hari ini kita sambut lagi Maulidur Rasul, maknanya dalam kalender kita ni sangat penting. Semuanya terkait tentang perjuangan. Hari Pahlawan, Hari Kemerdekaan, Hari Malaysia, Maulidur Rasul. Semuanya melibatkan perjuangan. Semuanya perjuangan dan melibatkan apa yang disebut mati rela. Inilah dia melibatkan pertumpahan darah. Inilah dia semua ni, kalender ni, 4-5 benda ini. Yang pertama bila sebut tentang Hari Pahlawan, kita tahu dah. Dan begitulah juga kemerdekaan 31 Ogos dan September itu disebut bulan kemerdekaan. Pun kita tahu dah. Tetapi sedarkah kita? Walaupun kita baca buku-buku sejarah, tetapi penuh dengan siri-siri pengkhianatan di dalam kisah sejarah itu. Menjelang 31 Ogos. Yang mana 28 Ogos. Ada satu kisah, bukanlah satu banyak, tetapi saat menyambut 31 Ogos 1957, ada kisah yang orang tak berapa nak sebut, tetapi memang tercatat di arsip, ada di muzium. Apa dia? Yang mana pada 28 Ogos ada seorang lelaki yang ni dia berpangkat sarjan, mengetuai pelakon dia untuk melaksanakan satu misi yang tidak jelas. Maknanya tak tahu apa-apa, tak ada apa-apa pun. Mungkin gagal kerana nak sabotaj dia. Sebab dia ni orang warak. Dia ni orang baik. Dia ada problem dengan pegawai dia. Sebab pegawai ni dia bawa masuk perempuan, dia bawa masuk arak dalam mes pegawai tu. Lalu dia duk bantah. Lalu akhirnya dia dihantar ke satu tempat dengan pasukan dia di Sungai Buloh. Ini menjelang 57 Ogos ni. Hantar ke Sungai Buloh untuk buat risikan dan buatlah apa yang patut di sana. Lalu dia pun masuk, tak ada apa pun, menyamar dah jenuh dah, tak ada apa pun. Hinggalah dia masuk dalam kebun getah tu pun tengok tak ada apa, dia tengok banyaklah Cina-Cina duk nori getah tu, tak ada apa pun. Dia duk menyamar. Hinggalah firasat dia pada satu hari besok tu, 28 Ogos tu dia tengok. Ada kata 29 dah. Dia tengok, dia teringin nak pokah buka tong. Buka tong. Tong tu, tong apa benda buruk tepi dangar. Tempat dangar orang nori getah. Dia pun buka. Buka apa yang dia dapat. Rupanya ada selai map, peta ataupun pelan lokasi. Pelan lokasi itu merujuk kepada pentas Tengku Abdul Rahman di Stadium Merdeka tu, ketika mana nak isytihar merdeka tu. Selepas Tan Sri Hassan Azhari melaungkan azan pada waktu itu. Kan azan tu suara Tan Sri Hassan Azhari, ustaz yang mengajar tajwid, hakim tilawah mustabaqah kebangsaan tu. Dan yang mana dalam peta lokasi itu, di dalam carta lokasi tempat stage tu, pentas itu, rupanya pihak komunis dah letak bom di bawah kerusi Tengku Abdul Rahman, di bawah kerusi Queen, wakil Queen. Lalu tengok pentas tu memang dia dah plan, dah ada dah tukang nak letup tu, controller tu. Ketika mana isytihar kemerdekaan tu akan diletupkan. Dan saat-saat nak menjelang kemerdekaan tu seminggu dua, memang akhbar-akhbar di negara-negara blok komunis disebut di China, di Rusia, Jerman apa semua tu, memang dah diberitahu pengisytiharan kemerdekaan di Melaya tak jadi. Tak jadi pun, disebut tak jadi. Maknanya sabotaj tu ada. Walaupun memang jadi, tak jadi dia tulis dalam surat khabar tu. Lalu bila tengok peta tu, ada bom tu yang esok tu 29, 30 Ogos tu, disebut tentera pergi. Pergi, pasukan bom ni pergi, tengok-tengok jumpa sungguh 3 butir. Di bawah kerusi Tengku, kerusi wakil British, wakil Queen. Maknanya, kalaulah lambat,
Memang bersepai semua dengan raja-raja Melayu sekali. Ini yang berlaku. Kisah ini tidak masuk dalam surat khabar di Melaya ni, tetapi kebanyakan surat khabar di Singapura masuk. Dan keratan akhbar tu masih ada di arkib, ada di Museum Negeri Sembilan. Nak sebut bahawa ada. Dan sarjan ini akhirnya tak pasal-pasal, sarjan ini misi dia berjaya. Dan dia dinaikkan pangkat, lepas tu jadi lieutenant semua. Sarjan ini ialah Sarjan Hasan. Sarjan Hasan ini dia masuk tentera umur 19. Lepas 19 tahun tu, ketika mana waktu umur 18 tu dia berkahwin. Dia berkahwin petang tu, malam tu, petang tu isteri dia dibunuh oleh ketua komunis yang keluar Kuala Pilah tu. Yang mana dibunuh isteri dia dengan mak mentua dia dan dirompak samun habis barang mas duit-duit ketika mana petang tu mereka dah jual kerbau. Lalu bila dah disamun dibunuh habis tu yang dia masuk tentera lepas tu. Bila dia masuk tentera disebut bahawa dia ni pandai, raja menulis, pandai menulis. Dia menulis setiap kali dia keluar operasi setiap bulan, dia akan buat pertunjukan pentas, dia menulis skrip. Pertunjukan pentas tu dulu orang nak tengok wayang pun semua payah. Lalu dia buat pertunjukan pentas. Jadi orang boleh berhibur tengok drama dia. Pertunjukan pentas yang mana mereka duk gasak komunis. Komunis habis semua berkelempang komunis. Maknanya misinya semuanya dia berjaya. Habis aja misi dia keluar dia buat drama. Dia keluar dia buat pertunjukan pentas. Inilah yang berlaku. Dan memang menjadi buah mulut orang. Memang nama dia terkenal. Sehinggalah satu hari P. Ramlee dengan Aziz Jaafar datang di Negeri Sembilan. Tu yang dia tengok tu. Dan dia suruh, P. Ramlee suruh upgrade skrip itu. Upgrade skrip itu buat, akhirnya dah bersetuju nak buat filem. Itulah filem Sarjan Hasan. Last kali, saat akhir filem itu, naratif dia cerita komunis. Tetapi telah diubah. P. Ramlee minta izin dekat dia, dia izinkan untuk ubah. Daripada cerita komunis, pergi kepada cerita Jepun. Kerana pada waktu itu, komunis bermaharajalela takut dia bom pengawaian. Jadi lagi banyak kemusnahan ataupun lagi banyak pertumpahan darah. Lalu diubah jadi komunis. Tu yang keluar tu Omar Rojic keluar jadi bapak Jepun kan. Semua keluar buang Saleh Kamel jadi balaci Jepun apa semua tu, itu berlaku. Dan dia ni memang seorang yang memang ada firasat, memang hebat dan memang ada kisah, banyaklah kisahnya. Dia ni pernah komunis hantar 2 orang perempuan muda, Amoy, lawa, hantar untuk mengintip dia. Sampai tahap nak jadi hamba, macam jadi orang surahan lah, maksud jadi orang gaji apa semua. Maknanya datang merempat. Kan dulu, puak ni datang merempat dulu. Dia datang, lalu kerja. Satu duduk di luar, maknanya mengintip, satu nak masuk di dalam rumah. Dan dia terima untuk masuk dalam rumah bekerja. Sarjan Hasan ni terima. Dan tak kala dia terima tu, dia kenal dan dia tahu mereka ni perisik komunis. Dia tahu. Dan luar biasanya, dia layan dengan baik, dia buat bodoh je. Dan sejarah mencatatkan bahawa 2 Amoy ni masuk Islam. Dan Amoy ni meninggal umur 80 lebih. Masa tu nyonya lah dah. Yang mana meninggal hanya beberapa tahun yang lepas. Dan memang banyak benda dia cerita tentang Sarjan Hasan ni. Sarjan Hasan ni dia agak fras dalam kehidupan dia. Kerana dia ajar anak-anak dia, perjuangan ni mestilah lillahi ta'ala, berjuang untuk menyelamatkan bumi ni kerana Allah, dan tak perlu dah nak cari nama. Tak tahulah apa benda yang dia fras, sampai dia dapat 2 medal daripada Queen tu. Medal tu pun dia nak campak buang. Dia bakar tapi tak terbakar. Ketika mana kurator Museum Negeri Sembilan datang rumah lama tu, jumpa bawah tangga je pun, bekas jelaga tapi tak terbakar. Yang mana dia bakar habis semua, gambar-gambar semua, tanda-tanda apa semua habis, tak ada kesan pun. Dia fras dalam kehidupan dia, apa dia, memanglah. Dan dia tak ada pun mendapat sebarang penghargaan. Dan apa yang disebut bahawa dia rapat dengan Tun Razak. Dan ketika mana Tun Razak menjadi Perdana Menteri tahun 70-an dulu, bukankah zaman Tun Razak lah buat Pudu Raya tu? Tahun 80-an, 90-an yang biasa berulang ke KL, zaman kita ni pernah duk naik bas kat Pudu Raya tu, yang mana Tun Razak bagi dekat dia satu pintu untuk warung kedai, dia buat kedai makan. Yang mana pintu tu tangga tengah, kalau kita naik tu jumpa warung itu, dia ada tulis situ Jasa Pahlawan. Itulah kedai dia cari makan dengan anak-anak dia. Saya sempat lagi sebab dia meninggal awal, dia meninggal tahun 90-an. Nak disebut bahawa ialah umur 57, umur dia baru 18-19 kan. Maknanya dah 60 tahun baru umurnya, baru 60 lebih tahun 90-an dulu.
nak sebut bahawa ini nak cerita pengkhianatan yang mana berlaku, yang mana memang puak-puak ni tak duduk saja, yang mana kemerdekaan kita ni memang dia sangat-sangat tak puas hati. Maknanya bukan semua orang suka kita merdeka ni. Sebab tu kejahatan tu ada. Dan memang selepas 57 tu, maknanya lepas pada tu fokus komunis ni luar biasa untuk nak serang negara kita. Sebab tu dia duduk di dalam hutan ni, maknanya memang dia bermaharajalela. Sampai pada satu tahap Tugu Negara pun dia bom dulu. Dan sampai Ketua Polis Negara 1975 tak silap, Tan Sri Abdul Rahman Hashim pun kena dibunuh. Masa tu timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Hanif Omar. Tu yang Tan Sri Hanif Omar menjadi Ketua Polis Negara, umur tak silap saya umur 20-an. Belum umur 30 lagi. Disebut bahawa kerana banyaknya pembunuhan berlaku. Ini apa yang berlaku dalam negara kita. Dan tahun 1963, MA63 yang orang duk sebut, Perjanjian 1963 Penubuhan Malaysia, iaitu disebut bahawa 1963, 31 Ogos 63, ulang tahun kemerdekaan yang ke-6. Tunku Abdul Rahman nak sambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-6 sekaligus pengisytiharan Hari Malaysia. Setelah Suruhanjaya Kolbot selesai buat referendum, kita menang. Maknanya Kepulauan Borneo tu nak duduk dengan kita. Jadi Sabah Sarawak nak duduk dalam Melaya ni disebut Persekutuan Malaysia. Lalu apa berlaku? Itulah dia resultnya. Maka deklarasi itu akan diisytiharkan oleh Tengku pada 31 Ogos 63. Tetapi tidak jadi, tidak berlaku juga. Apa dia? Tengku hanya isytihar ulang tahun kemerdekaan yang ke-6 saja. Tak dapat pun. Sebab apa? British tak hantar. Apakah sabotaj? Wallahu alam. Tak hantar. Sebab itu 16 September tak ada yang istimewa. Tak ada yang istimewa pun. Dia hanya tarikh yang tertunda. Jolok punya jolok sampailah 14 September. 2 minggu lepas tu baru sampai. Baru sampai. Deklarasi itu bila dah tengok cek apa semua, 15 buat persiapan, 16 diisytiharkan Hari Malaysia. 16 September 1963. Artinya tak ada istimewa pun. 16 September dia hanya tarikh yang tertunda. 2 minggu sebelum itu. Jadi itu yang berlaku. Maknanya perit. Berjuang pemperit. Nak ambil apa yang disebut kejayaan setelah kita merdeka tu pun memang perit. Nak berjuang nak isi kemerdekaan tu pun memang perit. Kemudian yang ketiga, Maulidur Rasul. Nabi SAW dilahirkan. Bila kita sebut lahir 12 Rabiul Awal tu, bila sebut lahir Nabi tu, sebenarnya Rasulullah dikhianati ketika mana belum diputerakan pun sudah nak dikhianati oleh puak-puak Yahudi tu. Sebab itulah cerita Rasulullah ni syarat penuh di dalam Taurat itu. Allah menjelaskan perihal Rasulullah SAW dalam Taurat itu jelas. Jadi bila sebut Yahudi ni dia kenal. Sebab tu Allah sebut alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka yang membaca kitab ini mereka kenal Muhammad seperti mana mereka kenal anak-anak mereka yang baru beranak itu. Mereka kenal. Maknanya dia tahu macam mana rupa paras Nabi. Mata, hidung, tekak, pipi, telinga, bentuk badan, rambutnya, kenal Nabi. Disebut di dalam kitab Taurat. Maknanya sampai tahap macam tu sekali. Bapa Nabi pun siapa? Sebab itulah Yahudi ni ada gerakan di peringkat awal lagi untuk mencari putera mahkota Mekah. Itulah dia Abdullah, ayahanda Nabi. Anak kepada Abdul Muttalib yang dianggap hebat, bijak, kacak, luar biasa. Anak-anak Abdul Muttalib ni memang hebat. Tak kira Abu Lahab ke siapa ke, anak-anaknya memang hebat. Abu Lahab pun nama Lahab itu bercahaya. Maknanya memang hebat. Dan Abdullah ini dianggap sangat-sangat tokoh. Cuma disebut putera mahkota. Cuma mereka melihat Abdullah ni memang ada potensi. Cuma Abdullah tak hidup lama. Ketika mana Abdullah itu masih muda, belum berkahwin lagi, Yahudi duk cari, nak tangkap Abdullah, nak mabukkan dia dan nak ditidurkan dengan gadis Yahudi. Supaya kok-kok gadis Yahudi tu mengandung, beranak nanti anak tu kok-kok boleh jadi Yahudi juga. Kalau anak tu jadi Muhammad, maknanya darah itu darah Yahudi juga ada dalam tu. Artinya punya resis perkaumannya sampai tahap macam tu. Maknanya gerakan itu ada. Hinggalah Abdullah berkahwin dengan Rasulullah. Abdullah berkahwin dengan Aminah. Dan Aminah mengandung.
Abdullah diwafatkan oleh Allah ketika mana Rasulullah di dalam kandungan. Maknanya apa? Inilah putera mahkota luar biasa. Anak Abdul Muttalib Abdullah ini Allah rancang. Allah rancang supaya dia ni benih yang baik ini apabila masuk dalam rahim Aminah, lalu misinya selesai, lalu Abdullah diwafatkan oleh Allah. Maknanya pemindahan benih yang baik untuk melahirkan Rasulullah merujuk kepada perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya nak cerita dalam tempoh itu Rasulullah dicari. Dan ketika mana Rasulullah dilahirkan, dan memang kita tahu baca sejarah Buhaira, ketika mana Rasulullah pergi ke Syam dengan dengan Abu Talib bapa saudaranya, dan memang Buhaira mencari-cari kabilah yang datang daripada arah sana kerana dia nak tengok lelaki yang mana akan menjadi rasul akhir zaman ini. Satu-satu kabilah datang dijemput untuk makan malam, adalah majlis dia, hinggalah kepada kabilah itu yang dibawa oleh Abu Talib itu. Dan memang dia nampak macam ada, tetapi kelibatnya tak ada. Itulah seorang kanak-kanak yang ada di khemah, kata Abu Talib. Dia anak aku. Bawa, kata Buhaira, bawa. Bila tengok tak ada seorang tertinggal, bawa dia tengok, walaupun kanak-kanak, dia tengok rupa paras Nabi, tengok telinga, mata, hidung, pipi, bentuk badan, rambut, sama seperti mana yang Allah sebut dalam kitab Taurat. Sama, artinya inilah yang disebut dalam kitab Injil juga, min ba'di ismuhu Ahmad, yang bernama Ahmad itu rasul yang terakhir. Artinya yang inilah rasul akhir zaman. Kalaulah ikut dalam kitab yang Allah turunkan ini, budak ni dia dah tak ada ibu ayah, macam mana kamu boleh kata ini anak kamu? Apabila Buhaira tanya Abu Talib, Abu Talib kata benar, ibu dan ayahnya telah pun wafat. Maknanya betul, kalau Yahudi jumpa dia akan tangkap, dia akan bunuh. Maknanya inilah pengkhianatan Rasulullah, pengkhianatan terhadap Nabi. Ketika mana belum lahir, sejurus selepas dilahirkan, inilah. Sebab tu pada hari ini pun macam tu. Bukan setakat Rasulullah dia khianati, bahkan gerakan nak memburu dan membunuh Rasulullah, sampailah ketika mana Nabi belum hijrah, sampailah peperangan Khaybar, mereka cuba nak meracun Rasulullah. Bukan setakat Rasulullah nak diracun, bahkan legasi pun nak dihapuskan. Siapa? Bukan setakat para sahabat, bahkan anak-anak Rasulullah. Apa yang mereka tak buat, cubaan nak membunuh Fatimah juga berlaku. Cubaan nak membunuh anak-anak Fatimah juga berlaku, dan memang mereka berjaya membunuh Sayyidina Hasan di rumahnya. Sayyidina Hasan terbunuh diracun. Sayyidina Husain terbunuh di Karbala. Itu yang berlaku. Dan Sayyidina Ali dibunuh. Dan cucu-cucu Nabi selepas itu banyak yang dibunuh. Ada yang diheret sampai ratusan kilometer. Diheret dengan kuda. Banyak. Sebab itulah disebut Ja'far bin Abi Talib. Disebut bahawa Ja'far yang disebut bukan Ja'far Abi Talib, Sayyidina Ja'far As-Sadiq, cucu Sayyidina Ali, disebut cucu cicit Rasulullah ini, yang mana dia pernah menyebut laisa minna, bukanlah kami ini illa masmuman au maqtulan, bukanlah kami ini daripada Rasul, keturunan Rasulullah ini, melainkan kami sentiasa diburu, kami sentiasa diracun atau dibunuh. Maknanya nak disebut keturunan Rasulullah memang begitu, sentiasa dikhianati. Sebab itulah ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, dan begitu tengok sahabat-sahabat ataupun anak cucu Rasulullah, mereka bertebaran di seluruh dunia Islam, yang mana mereka ni melebarkan dakwah Islam. Inilah benih-benih suci keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut bahawa Nabi ini dikhianati waktu hidup, dan ketika mana sudah wafat pun dikhianati. Peninggalan Nabi juga, kerana nak khianat Rasulullah tu, mereka khianat juga dengan para sahabat, khianat juga dengan anak cucu para Nabi ini. Dia bukan sekadar itu sampai hari ini, bukan sekadar waktu itu sampai hari ini. Kita boleh tengok apa yang tak kena, melainkan semuanya kena pada orang Islam. Inilah dia peninggalan Rasulullah. Rasulullah tinggal umat ini dengan penuh beban perjuangan untuk menegakkan agama ini, penuh dengan beban perjuangan di atas muka bumi ini. Inilah ujian buat kita. Hari ini apa yang tak kena? Apa yang tak kena di China? Ada sedikit sebanyak di China, ada. Yang mana
penindasan terhadap umat Islam di sana. Walaupun mereka itu peribumi di sana, bumi putera di sana, setengah-setengah bandar tempat di Yunan, di Xi'an apa semua, mereka itu landlord, bumi putera. Tetapi ada konfliknya, pengkhianatan berlaku. Sebab itu bila saya berjumpa di tempat-tempat tertentu suku Uyghur ni, yang mana Muslim, suku Uyghur ni dia Turkmenistan Timur ni, dia nak kata muka macam Cina sini jauh beza, itu tak ada kaitan. Yang mana muka Cina ni dia ada sepet pun tak berapa sepet, mata kadang-kadang elok je bulat, tak sepet macam sini. Sini iyalah tak cukup tidur selalu. Nak sebut berapa sana dia muka merah cantik elok. Dia nampak Cina tu, saya makan dekat gerai-gerai dia kata, dia panggil saya duduk apa semua, dia kata kafir. Dia tunjuk gitu je. Kan? Saya kat sana pagi-pagi nasi goreng kampung lah sedap. Nasi goreng Cina usah ditanya lah sebab semua Cina. Yang mana memang dia buat nasi goreng pun memang sedap. Memang bila nak tengok gerai-gerai makan tu memang boleh kenal. Sebab gerai makan yang bukan Islam tu senang je. Dekat luar tu kadang-kadang nampak macam ada katak. Dekat luar tu kadang-kadang nampak dia punya ketam hak yang jenis yang benda bergari ketam tu kan. Hak kita sini ketam macam ketam nipah tu. Tapi hak yang jenis bergari kita tak makan ketam tu. Jadi kita boleh kenal. Jadi hak yang tu adalah bismillah apa semua tu. Nak makan mi pun senang. Mi tu bukan mi macam kita sini. Ambil mi tu terus campak lah. Dia daripada tepung tu. Tepung tu. Tu dia tepung tu. Tak sampai 5 minit. Tak sampai 5 minit. Sekali lagi dia tarik. Dia komfu. Tengok siap dah semangkuk. Daripada tepung hak yang duk keren tu. Hak yang duk keren. Kita tengok betul-betul kan. Tepung tu. Pak. Sekali dia tarik nah. Campak. Terus jadi mi lah. Dengan daging semua sekali. Nak sebut bahawa orang Islam ditindas dan polisi mereka tidaklah menguntungkan kita. Sebab tu orang Islam ni dia kena berjuang betul-betul. Bukan setakat untuk hidup, bahkan dari segi ekonomi pun begitu. Itu di China, begitulah juga di India. Di Kashmir, saya dah banyak kali ke Kashmir, yang mana naik turun daripada Srinagar tu, yang mana bolehlah pergi kalau nak ikut jalan darat, pergi sampai ke sepadan Nepal, dekat Tibet apa semua tu, tempat sejuk. Yang mana yang setengah tu takut naik flight nak turun dekat dekat Ladakh tu, sebab sana airport atas bukit, airport atas gunung. Maknanya walaupun dia punya airport tu luas, tapi kadang-kadang dia beku sebab situ sejuk. Bila sejuk, kalau musim panas ke musim sejuk ke, dia tetap lembap basah. Musim panas pun kat atas tu sejuk, dia ada frost juga. Maknanya kapal terbang nak pakai tu setengah orang dia gayat nak landing tu sebab dia basah. Jadi nak sebut bahawa sana juga ada penghasut. Sana juga ada pengkhianat terhadap umat Islam ini. Bukan setakat tu, begitulah juga di Sri Lanka. Begitulah juga umat Islam apa yang dia tak kena di Arakan, di Myanmar, Rohingya itu. Ini juga kena. Apa yang dia tak kena di Thailand, di Patani. Yang mana di Patani 7 wilayah orang Islam tu. Yang mana Islam menguasai dulu 360 batu arah ke Bangkok tu dipisah oleh seketing kera. Seketing kera, orang kata segenting. Salah, bukan segenting. Keting. Keting kera tu kecil je. Sebab tu tanah tu ramping, keting tu. Dipisahkan oleh seketing kera. Hak kita lagi. Tanah kita lagi. Cuma masih lagi dijajah. Dan memang dicatat di dalam sejarah. Mereka memang menjajah Buddha Siam tu. Dan berapa lama masjid-masjid jadi kandang babi. Orang Islam disembelih, ulama dibunuh. Dan bukan setakat tu, dia lemak sampai ke Kedah. Sampai ke Kedah bila Sultan Tajuddin berundar disebabkan musim tengkujuh tu, asalnya dia dah boleh dah. Dia mengundar dan pernah dicatatkan dalam sejarah, rakyat Kedah tinggal 30,000 orang. Ada kata tak capai pun 30,000 orang. Sebab apa? Habis dah dia sembelih. Maknanya tak sampai dah. Tu yang dia dah lemak tu, dia nak masuk sampai ke sini. Dia nak masuk sampai ke sini, dia sampai ke Sungai Krian. Kalau kita tengok Sungai Krian tu, Sungai Gedong ada estate. Dekat Sungai Gedong tu ada estate India apa semua dalam tu. Dekat luar tu. Dekat luar tu ada tu, Jejambat tu. Jejambat Sungai Gedong. Bawah tu Sungai Krian. Dulu sungai tu besar, kapal perang boleh masuk. Bila dia sampai ke situ, dia nak lemak lah, dia nak masuk sampai ke sini. Kalau sampai ke situ, maknanya apa? Maknanya dia kuasai sampai ke Kuala Kangsar. Sampai ke Lenggong, sampai ke Gerik. Dia sambung sampai ke Reman, ke Kuak tu, Penggalan Hulu. Sambung ke Betong Yala apa semua tu. Maknanya dia nak ambil kawasan ni. Lalu datang segera Sir Archibald Anson, Governor Perairan Negeri-Negeri Selat. Tu orang kata Teluk Anson tu. Dia duduk di base dia dekat Teluk Intan. Yang mana dia datang, maknanya if you close my border, I walap kepala bapak you. Hang datang ke sini, aku terajang mak bapak hang. Aku terajang kepala bapak hang. Maknanya dia halau.
Dia halau, disuruh patah balik. Tu yang dia patah balik tu. Sungai tu luas dulu. Kapal perang boleh masuk. Disebut bahawa dia halau. Kalau tidak, maknanya sini pun kata tak, lepas ni makan tom yam lah. Dengan konsum. Tapi okey lah, sedap juga lah ikan sekap. Tapi nak cerita, kalau tidak kitab kita tulis tu. Macam tu lah. Artinya, ini pengkhianatan ataupun ujian buat umat Islam. Begitulah juga apa yang tak berlaku, apa yang berlaku di Perancis, yang mana isu Emmanuel Macron, Charlie Hebdo, kita tak lupa benda-benda itu. Karikatur menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tulis gambar, lukis gambar Rasulullah pakai serban, peluk perempuan, Rasul ni playboy. Apa yang mereka tak hina? Tiba-tiba kita nak harap pingat emas di Perancis. Boleh lah, boleh balik lah. Takkannya, maknanya hak yang puak-puak Eropah tu, orang putih tu bolehlah juga tiba-tiba diberi amaran dan sebagainya. Kalau dia tak ikut peraturan, dia langgar lain ke, dia pecut benda ketika mana belum boleh pecut, dia dah pecut dah. Dia beri amaran kepada pelumba-pelumba Eropah. Amaran je, boleh terus ke pusingan seterusnya. Mari kita ni terus disqualified. Di sini pun rakyat Malaysia tak puas hati benda-benda ni. Bukanlah kita nak marah. Taklah marah kat kerajaan. Maksudnya nak cerita, inilah dia ceritanya, permainannya. Inilah permainannya bahawa Islam ini sentiasa dibenci, sentiasa dikhianati. Kalau bukan sudut itu pun ceritanya, dalam aspek yang lain, kita dikhianati. Inilah yang berlaku. Begitulah juga bila sebut kata dikhianati di Palestin, itulah yang berlaku. Bukan setakat Palestin, barua Israel itu bersama dengan puak-puak itu yang menghantar senjata dan sebagainya dekat Israel, yang mana mereka menjarah, memburu umat Islam, membunuh umat Islam. Artinya apa yang umat Rasulullah ni tak kena. Ketika mana Rasulullah dikhianati sebelum lahir lagi, Rasulullah telah dikhianati dan Rasulullah dah lahir menjadi Rasul sentiasa dikhianati, hinggalah Rasulullah wafat meninggalkan kita, kita juga sentiasa dikhianati. Yang inilah nak disebut bahawa Maulidul Rasul ini, kalau kita nak faham dalam aspek yang lain, dalam segmen yang lain, inilah dia jerih payahnya perjuangan. Artinya Rasul meninggalkan kita contoh ataupun beban perjuangan yang wajib kita teruskan jika sekiranya kita nak jumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fahami dan hayati intipati, intisari perjuangan Rasulullah yang Allah hajar pada kita, yang Allah takdirkan Rasul ini meninggalkan kepada kita. Wajib menegakkan agama, menegakkan negara dan mempertahankan agama yang telah kita tegakkan di dalam negara kita. Sebab itulah bila sebut kata Maulidur Rasul, dia bukan sekadar hari bergembira, dia bukan sekadar hari celebrate suka-suka, dia hari mengingatkan jerih payah perjuangan para Rasul yang mana disambung oleh Rasulullah dan disambung oleh kita, sehinggalah kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti. Sebab itulah bila kata perjuangan ni menang ni kuasa Allah, kehendak Allah. Bila kita tak tahu apa yang wajib kita buat, teruskan perjuangan, kerana atas muka bumi ni ialah tempat bekerja, tempat berjuang. Ahasiban nas ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira sudah cukup mereka mengatakan amanah, kami ini beriman, sedangkan mereka itu belum lagi diuji seperti mana yang diuji orang-orang yang terdahulu daripada kita. Sebab itulah bila sebut kata demikian, inilah yang dikatakan perjuangan. Sebab itu bila kita sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan kita sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bila kita kata demikian, kita sebut demikian, kita menjadi umat Rasulullah, wajib kita fahami dan kita hayati apa yang diperjuangkan, yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu bila kata jihad, bila kata perjuangan, bila kata sirah perjuangan Nabi, dia kena faham bahawa ada beza tarikh sejarah dan juga sirah. Sirah ini membabitkan cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalan hidup Nabi. Sirah itu perkataan sara yasiru tu maksudnya jalan. Bila kata sirah ini jalan hidup, maknanya Nabi hidup bagaimana di dalam perjuangan ini. Sebab itulah kalau baca Syama'il Muhammadiyah, fahami dan hayati betul-betul, tak ada pun Nabi ni hidup dalam keadaan berjuang ni terlalu mewah. Mewah ni boleh, tak jadi masalah. Nak mewah hidup senang, carilah. Tetapi bukan itu matlamat. Kerana senang macam mana pun, sunnah Nabi tu tetap juga ada. Apa dia?
Nabi buat apa? Nabi makan, Nabi minum. Antara yang Nabi ajar banyak berpuasa sunat. Berpuasa sunat tu, antara puasa sunat tu dibolehkan waktu pagi tu, lepas subuh tu. Dah subuh dah, tak ada apa nak makan, tak makan lagi, niatlah puasa sunat. Sebab apa boleh begitu? Sebab rumah Nabi tak ada makanan. Bila rumah Nabi tak ada makanan, nak cerita bila sebut kata perjuangan Rasulullah, antaranya yang itulah. Maknanya Nabi bukan hidup mewah. Nabi bukan hidup mewah. Tapi hari ini kadang-kadang pemimpin kita bersembang je derah. Marilah mencontohi perjuangan Rasulullah. Marilah mencontohi sunnah Rasulullah. Marilah kita bersama-sama ikut sunnah Rasulullah. Sedangkan mereka ketika mana berbuka puasa pun kadang-kadang hidangannya berpuluh-puluh jenis. Kadang-kadang disebut sampai 120 jenis hidangan. Maknanya macam-macam. Sedangkan Rasulullah atas meja yang tak pernah sampai begitu. Makan pun roti kering je. Makan pun roti keras yang direndam. Maknanya nak bagi lembut balik. Begitulah juga. Marilah mengikut sunnah Rasulullah. Sedangkan rumah Nabi tu berbanding dengan rumah yang orang kata marilah ikut sunnah Rasulullah tu. Rumah dia orang nak bagi salam sampai 2-3 kali pun dia tak dengar. Sedangkan sebut apa? Sebut nak buat rumah. Sebut nak contohi Rasulullah. Kadang-kadang sebut marilah kita mendengar denyut nadi rakyat. Pada rakyat menjerit dekat tepi pagar tu, pemimpin tak dengar. Sebab apa? Pagar tu tebal sangat. Rumah pun tebal. Dengan pengawal peribadi, pengawal apa semua. Maknanya tak sama pun. Sedangkan Rasulullah ini ketika mana Sayyidina Abu Bakar datang bagi salam. Kali ketiga bagi salam baru Rasulullah bangkit. Abu Bakar menangis. Sebab apa? Tengok belakang Nabi itu ada berbekas. Ada pasir tak pakai baju. Ada pasir dan ada kesan pelepah tamar. Rupanya Nabi berbaring atas pelepah tamar yang diletak di atas pasir. Itu dia Rasulullah, ketua negara Islam Madinah. Ketua negara Islam Madinah. Ketua negara. Sedangkan Rasulullah dan para sahabat bukan tak erti nak klaim lebih. Bukan tak tahu nak duduk mewah. Kerana di depannya ada Rom dan Parsi. Dah ada dah contoh-contoh macam mana cara nak hidup mewah. Tapi tak. Itulah sunnah Rasulullah. Maknanya boleh hidup senang. Boleh hidup mewah. Majukan negara ni. Majukan kehidupan kita. Tetapi kena ingat, jerih payah perjuangan ini, inilah di jalan para Rasul alaihissalatu wassalam. Sebab itulah bila sebut, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebut bahawa kami jadikan laqad kana lakum bagi kamu itu Rasulullah sebagai uswatun hasanah, contoh yang terbaik. Maka carilah hak yang mana nak berdalih dia boleh berdalih. Carilah contoh kepada Rasulullah yang sangat baik. Tidak ada satu pun yang huduh. Semuanya baik-baik belaka. Sebab itu bila sebut kata ini tentang Maulid Rasul, dia penuh dengan kisah jerih payah perjuangan. Sebab tu Rasulullah ini antara Rasul yang terakhir. Dan dia adalah Rasul yang sangat istimewa. Dan dia dianggap penghulu para Rasul dan penghulu anak Adam. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar Nabi akhir zaman dibangkitkan sebagai Rasul ketika mana dia dibangkitkan pada waktu itu. Bahkan dia menjadi Rasul kepada semua bangsa. Ada pun Rasul-Rasul yang terdahulu dibangkitkan kepada kaum mereka. Antaranya warusulan ila Bani Israel. Ada Rasul itu dibangkitkan buat Bani Israel. Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi-Nabi yang lain. Tetapi Nabi Muhammad semua bangsa. Tak kira Israel, Arab, Asia atau Eropah. Dan bukan sekadar itu, bahkan pada semua zaman. Zaman mana? Zaman sampai ke hari kiamat. Daripada kelahiran Rasul yang terakhir ini hinggalah ke hari kiamat. Disebut inilah dia Rasul. Dan bukan sekadar manusia menjadi umatnya, bahkan golongan jin. Jin juga menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu bila kata jin tadi, dia juga umat Nabi Muhammad. Dan Nabi disebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi sekalian alam. Banyak antara tanda-tanda bukti nas dalil yang mana jin itu juga umat Rasulullah. Yang mana pernah ketika mana Nabi balik daripada Taif dalam keadaan sangat berduka cita. Singgah di perkebunan Utbah bin Rabi'ah. Nak masuk ke Mekah. Kalaulah tidak kerana tanggungjawab ini, Nabi kata tak adalah aku nak balik ke Mekah. Tapi oleh kerana tanggungjawab kerasulan ini, Nabi singgah sebentar di situ. Hinggalah Nabi menunaikan salat. Tidak ada
para rasul ini melainkan bersama mereka itu ada salat. Walaupun belum Isra wal Mi'raj pada ketika itu dah detik-detik dah, tetapi salat ada pada rasul itu. Yang mana dia salat pada waktu malam. Salat itu dia membaca beberapa ayat. Yang mana pada waktu itu datang satu rombongan jin. Ada riwayat kata 8 orang, dalam tafsir disebut ketuanya bernama Zaba'ah. Ada 8 jin, nak sebut 8 orang dia bukan orang. Nak sebut 8 ekor jin marah. Disebut ada 8 jin. Yang mana ada setengah tafsir menyebut dia datang daripada desa Nasribin daripada Yaman. Ada kata dia datang daripada Ninawa, daripada Iraq. Dia datang daripada sana, dia lalu di situ, dia singgah sebentar. Dia nak pergi mana, tak tahu. Mungkin nak pergi mahkamah kot, nak tengok perbicaraan Fazura. Nak pergi tengok dengan Pak Amin. Dan nak sebut bahawa dia singgah, dia terkejut tengok Rasulullah salat baca ayat. Dan dia menyebut ayat inilah ayat yang dah lama kita tak dengar. Ayat ini ayat yang dibaca oleh lelaki ini daripada jenis yang sama yang pernah dibaca oleh Musa. Yang mana inilah ayatnya. Lalu mereka bertolak-tolak nak dengar. Hinggalah mereka bertemu dengan Rasulullah, nak minta izin nak jumpa Rasulullah. Lalu Rasulullah panggil Zaid bin Harithah, ajak kot nak jumpa. Lalu Zaid kata tak payah, dia tak naklah, dia tak nak jumpa. Nabi kata tak apalah, Nabi yang bertemu. Zaid tak nak jumpa. Zaid pun kira tak nak jumpa, memang tak apalah. Tak patut pun kita saja-saja nak jumpa pun tak perlulah. Kita je zaman ni yang berani lebih sangat. Bukan setakat nak jumpa, ajak berlakon lagi. Jin dah ditawarkan lakonan. Berlakon. Sebab tu jin pun tak boleh cari makan. Kalau tak berlakon, pakai tak ada lah dah. Budak-budak bukan takut lah ni balik mengaji. Dia sebut, tu pun lah ni dah tak ada dah berlakon jin. Sebab tak cukup seram. Dia mau nak lagi seram. Ini yang berlaku. Disebut bahawa, tengok, bahawa jumpa. Dan mereka isytihar masuk Islam. Berbai'ah kepada Nabi. Dan mereka balik ke kampung mereka. Dan dia buat ceramah di kampung dia. Jin pun buat ceramah. Sewa dia orang ramai. Yang mana panggil orang kampung dia suruh beriman. Kisah ini Allah sebut dalam Quran. Antaranya dalam suratul Ahqaf ayat 29, 30 dan 31. Wa idza sarafna ilaika nafaran minal jin yastami'una al-Quran. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirin. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim. Ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bih yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min azabin alim. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud wa idza sarafna, ingatlah wahai Muhammad ketika mana kami hadapkan kepadamu akan satu rombongan jin dan mereka mendengar bacaanmu. Qalu ansitu, ansit, mereka mengatakan diam. Sesama teman mereka, diam, ansit, ansitu, makna diam. Lalu mereka beriman kepada apa yang diserukan oleh Rasulullah. Dan mereka balik kepada kaum mereka. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Wahai kaumku, aku telah mendengar, yakni kami telah mendengar apa yang dibacakan oleh lelaki ini daripada jenis yang sama yang pernah dibacakan oleh Nabi sebelumnya, iaitu Nabi Musa antaranya. Oleh itu, ya qaumana ajibu da'iyallah. Wahai kaumku, marilah sama-sama kita beriman dengan Allah dan Rasul ini. Marilah kita beriman dengan Allah. Mudah-mudahan kita terlepas daripada api neraka. Ada riwayat menyebut bahawa jin ini dia masuk Islam dan jin ini dia masuk syurga. Nak sebut inilah jin yang Islam. Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya hebatnya Rasulullah. Sebab itu banyaklah antara contoh pernah berlaku ketika mana zaman Nabi balik daripada Taif itu, Nabi dikhianati oleh Quraisy. Nabi dikhianati oleh orang Mekah. Hingga Abu Jahal juga menyakiti hati Nabi. Menggunakan berhala Hubal, berhala Quraisy itu untuk merendah-rendahkan Nabi. Ada satu jin yang bernama Muhbar bin Abhar. Dia ni masuk Islam zaman Nabi Sulaiman lagi dia beriman. Dia duduk di Bukit Tur Sina. Yang mana dia balik ke rumah dia pada satu hari. Ni Muhbar bin Abhar ni, dia ni memang jin yang beriman. Dia tengok keluarga dia menangis. Bila dia tanya keluarga dia kenapa menangis, keluarga dia beritahu bahawa mereka sedih apabila mereka mendapat tahu bahawa Rasulullah dihina oleh Quraisy dan dihina oleh jin yang kafir yang bernama Musfir bersama dengan Quraisy. Lalu sangat marah. Muhbar bin Abhar dia sangat marah. Lalu dia pergi cari jin ini.
Dia pergi cari berhala Hubal itu. Dia pergi cari puak-puak Quraisy bersama dengan Abu Jahal. Dia tengok ada. Dan akhirnya dia buru musfir itu, dia bunuh jin itu. Dia bertemu dengan Rasulullah lepas itu. Lalu apabila dia bertemu dengan Rasulullah, Rasulullah sangat gembira dan jin ini berbai'ah dengan Rasulullah. Dan Rasulullah sangat gembira. Dan Nabi mengubah, memberi penghormatan kepadanya. Nabi mengubah namanya daripada Mahbar bin Abhar kepada Abdullah bin Abhar. Lalu jin ni minta izin untuk pergi bertemu dengan puak-puak Quraisy itu. Lalu dia pergi, lalu dia tengok Quraisy itu. Lalu dia tengok ada Abu Jahal. Lalu dia tengok ada berhala Hubal itu. Lalu dia masuk dalam berhala Hubal. Tiba-tiba berhala Hubal itu bersuara. Kerana jin ini masuk. Lalu berhala Hubal ini bersuara dengan mengatakan berhala-berhala ini adalah benda yang beku, tak guna. Berimanlah dengan Muhammad. Dia adalah Rasul. Dia adalah utusan Allah. Lalu Abu Jahal mengamuk. Bila dia tengok berhala ni, dia adalah kempen. Tengok-tengok berhala udah tukar parti. Maknanya dia udah lain, dah lompat. Dulu geng kita, sekarang ni dah tukar geng. Lalu dia marah, dia kapak, dia hancurkan berhala Hubal itu. Ini berlaku. Nak disebut bahawa inilah antara bukti menunjukkan jin itu juga adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang surau kita, ada sahabat kita, dulu dia kata mereka ada buat kem khemah ibadah dekat bukit ni, dekat belah Meru tu. Dia mau pergi buat khemah ibadah, tempat tu memang tempat rekreasi bukit tu. Lalu mereka tidur di situ, buat khemah. Dan nak makan hari tu, ketika mana lepas semayang maghrib, ada tazkirah apa semua, sebelum memasak, sahabat kita beritahu, lepas dia semayang, duduk di belakang imam, ramai-ramai ni, sebelah dia tak ada orang, dia je. Lepas bagi salam, kiri kanan, kiri ni ramailah orang. Dia kata, dengar ada suara orang. Mula-mula dia ingat kot member masuk sebelah. Dia tengok-tengok tak ada apa. Tiba-tiba dia dengar dekat telinga. Kata dia lah. Kalau dia bohong, bohong lah. Kata dia lah. Dia dengar ada suara. Koma dari mana? Rupanya jin parit pun datang. nak beritahu bahawa jin tu semayang. Jin tu ada. Nak disebut bahawa jin ini juga ada yang Islam. Cuma kita tak tahu. Dan kita tak reti nak kenal pasti macam mana. Kalau dia menipu pun boleh jadi juga. Nak sebut bahawa tak apalah, kita terima keberadaan yang Islam dan ada juga yang kufur. Kerana memang ini dijelaskan oleh Nas. Namun apa yang nak disebut bahawa inilah Rasulullah. Umat kita ni umat Rasulullah yang terakhir, yang paling kemudian. Nabi ini adalah merupakan Rasul juga yang terakhir. Dan dia penghulu anak Adam. Sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita. Yang mana dia adalah penghulu bagi anak Adam. Dan dia adalah penghulu bagi para Rasul. Dan inilah keistimewaan umat Nabi Muhammad. Nak disebut sebab itulah memang umat ini diuji. Kita ni ujian kita berat. Hidup kita sekejap. Ujian kita berat. Macam mana nak masuk syurga? Sedangkan umat terdahulu berat-berat ujian pun mereka hidup lama. Boleh mengumpul pahala sangat banyak. Kita ni hidup sekejap. Bukan ratus-ratus tahun macam dulu. Tetapi kita ni hanya puluh-puluh tahun sekitar umur Nabi je. Tetapi itulah Allah ini maha penyayang. Allah ini maha berkuasa. Dia maha pengasih. Dia beri rahmatnya kepada kita. Kita walaupun hidup sekejap, tetapi kita mempunyai pahala yang banyak. Apa dia? Ujian kita banyak. Sehingga ada riwayat mengatakan kejahatan umat yang terdahulu juga terkumpul pada zaman umat ini. Jadi bila kata kejahatan tu terkumpul, apa dia? Banyak. Kalau dulu kejahatan zaman Nabi Allah Syuaib alaihissalam, tipu dalam sukatan, tipu timbangan, tipu klaim. Hak tu je menipunya. Hak tu menipunya sampai mati berrekod. Mati keren, mati kerah gitu je. Allah binasakan mereka. Itu saja jenayahnya. Memang penipuannya luar biasa. Dan jenayah penipuan itu ada sampai hari ini. Rasuah, tipu klaim, menipu dan sebagainya. Maknanya kejahatan itu ada. Begitulah juga kejahatan dari segi apa yang disebut tu, yang mana umat Nabi Lut alaihissalam. Umat Nabi Lut alaihissalam pun ada. Tu hak yang kena hari ni tu, apa dia? Cacar monyet lah, benda lah. Hak tu perangai kera-beruk tu. Jadi itulah. Maknanya disebut bahawa lebih 85% hak yang terkena cacar monyet tu diberitahu bahawa dia adalah yang aktif, yang terlibat aktif dengan seks sejenis. Lebih 85% hak yang pengidap cacar monyet itu. Disebut begitu, maknanya memberi beban. Nak disebut bahawa kejahatan silam umat Rasul yang terdahulu
juga terkumpul pada zaman ini. Sebab itu bila kata terkumpul pada zaman ini, inilah ujian buat kita. Kita berhadapan dengan semua. Sebab tu Allah sebut kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu sebaik-baik umat yang dikeluarkan bagi manusia. Maknanya kita ni umat yang terbaik. Hidup sekejap, ujiannya berat tapi pahalanya banyak. Allah beri pahala banyak, peluang pahalanya banyak. Tak kira lelaki ke perempuan, peluang pahalanya sangat banyak. Duduk dalam jemaah, aktif di dalam jemaah, hebat di dalam kerja buat perjuangan ini, berhadapan dengan kejahatan yang ada di sekeliling kita, maka adalah pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kerja-kerja menegakkan yang ma'ruf, mencegah kemungkaran ni adalah kerja yang sangat sibuk bagi umat akhir zaman ini, dan dia banyak pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita berjuang, duduk di dalam perjuangan ni, kita duduk dalam jemaah bersama dengan pemimpin-pemimpin kita, iaitu kita berjuang di dalam organisasi. Berjuang seorang-seorang ni syaitan tak takut. Berjuang tak berjemaah ni syaitan tak takut. Berjuang sendiri-sendiri seorang-seorang ni tak kuat, orang tak takut. Tetapi yang berjemaah inilah yang ditakuti oleh syaitan daripada jenis jin dan jenis manusia. Kerana di sanalah datangnya pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa sekadar inilah dahulu yang dapat saya sampaikan. Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang lemah itu daripada kefakiran saya sendiri. Al-kamalu lillah wa nuhsan lana. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah. اللهم انصر الإسلام والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر الإسلام في كل مكان وفي كل زمان. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Yes. Mana ada rombongan cuti dulu kan? Cuti. Cuti dulu rombongan. Hari ini tak ada motor.